Selamat petang pelajar-pelajar, apa khabar? Okey, harap-harap pelajar semua sihat ya hari ini. Okey, sebenarnya sesi kita hari ini merupakan sesi pembelajaran ke-6 ya. Jadi hari ini kita akan berkongsi ya tips dan contoh soalan ya. Dan bagaimana untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okeylah adik-adik, soalan kat sini ya. Okey, katakan soalan tu tanya pendapat anda lah tentang langkah-langkah memelihara alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama. Adik-adik, adik rasa tak biasanya sekarang ni cuaca kita semakin hari semakin panas ya, ataupun kadang-kadang hujan lebat ataupun kadang-kadang sangat panas. Okey. Kadang-kadang liput taufan juga ya, di tempat-tempat yang lain. Ya, mengapa ini berlaku ya adik-adik? Okey. Jadi kita nak tengok ya, apakah langkah-langkah untuk memelihara alam sekitar. Okey, sebab menjaga alam sekitar ni tanggungjawab bersama kan. Okey. Jadi kita okey, nak tengoklah ya, macam mana kita nak menjaga alam sekitar. Okey, sebelum gejala ini okey menjadi serius, okey, atau menjadi kronik. Okey. Jadi langkah-langkah ni kita dapat memelihara alam sekitar. Ya. Apa akan jadi kalau cuaca kita bertambah panas, ya, ais cair, ya. Jadi semua ni menjadi isu ya atau menjadi buah mulut orang, ya. Kadang-kadang adik pun ada tengok kan, melalui media sosial, ya. Jadi langkah-langkah, salah satu daripadanya kita boleh menggalakkan tanaman hijau, ya. Jadi penanaman pokok ni merupakan salah satu daripada langkah untuk memelihara alam sekitar. Ya. Jadi sini ya, kita boleh huraikanlah ya. Minggu lepas kita ada bincang ya. Kita bagi isi, lepas tu kita hurai ya. Lepas tu kita boleh bagi contoh dan kita boleh tegaskan kepentingan penanaman pokok ni. Okey. Jadi kita nak bagi isi penanaman pokok merupakan salah satu daripada langkah untuk memelihara alam sekitar. Okey. Bagaimana? So, pokok yang ditanam tu akan membekalkan oksigen kepada manusia dan karbon dioksida yang dihembus oleh manusia akan diserap oleh pokok. Okey. Jadi kalau nampak ada banyak pokok, dia akan mencantikkan pemandangan, betul tak? Okey. Memberi sumber pendapatan dan menjimatkan perbelanjaan. Ya. Jadi alam persekitaran kita tu menjadi lebih nyaman dan segar, tak panas sangat. Kalau tak ada pokok langsung, okey, nampak macam panas ya. Jadi banyaklah jenis pokok yang kita boleh tanam tu. Okey. Macam pokok apa? Pokok buah-buahan, okey, pokok bunga dan tanaman sayur. Lepas tu kita boleh tegaskanlah, jelaslah kepada kita bahawa penanaman pokok adalah antara langkah untuk menjaga alam sekitar. Jadi ini satu cadanganlah ya. Bagaimana kita hendak menulis langkah-langkah
menjaga atau memelihara alam sekitar. Okey, menggalakkan tanaman hijau. Boleh. Okey, jadi banyak caranya ya. Apa cara lagi? Selain daripada menanam pokok, kita boleh menjaga kebersihan sungai ya. Menjaga kebersihan sungai. Kadang-kadang sungai kita ni banyak orang buang sampah ya. Sisa-sisa bahan makanan senang sajalah mereka buang dalam sungai. Jadi apa akan terjadi kalau sungai kita penuh dengan sampah sarap atau sisa-sisa makanan? Ya, jadi sebelum kudis, okey, menjadi tokar, kita haruslah berbuat sesuatu, ya. Kalau pelancong datang, adui, banyaknya sampah, ya, dalam sungai. Sungai nanti kita punya air pun semua, okey, jadi kotor, okey, dan tercemarlah, okey, sungai kita ni. Ya, jadi kita kenalah menjaga kebersihan sungai. Jadi menjaga kebersihan sungai ni salah satulah daripada cara ya memelihara alam sekitar. Okey, sebagaimana jadi satu daripadanya sikap masyarakat lah kalau mereka buang sampah tu, okey, jadi mereka seharusnya buang ke dalam tong sampah. Ya, tong sampah. Bukan buang dalam sungai. Jadi kita boleh katakanlah pelbagai kempen telah sedang dan akan dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan. Okey. Jadi Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar akan menguatkuasakan undang-undang lah. Ya. Sebenarnya mereka boleh menghukum ya pihak-pihak mana yang membuang sampah ya merata-rata ke dalam sungai, mencemarkan sungai ya. Kita katakan mencemarkan alam. Okey, jadi kita mesti sayang sungai kita. Okey, kalau sungai kita bersih, sumber air kita pun bersih. So adik nak minum air yang bersih kan? Okey, sebenarnya air yang bersih sangat penting untuk kesihatan kita, ya. Jadi kalau air itu tak bersih, nanti akan memudaratkan kesihatan kita, ya. Selain pada makanan, okey, air juga penting, ya, air yang bersih. Okey. Okey, jadi sekarang ni, okey, kita mempunyai sumber air yang bersih. Okey, kalau sungai bersih, tak ada sampah sarap, ia akan menjadi kawasan pelancongan. Ya, kita nak orang datang ke negara kita, jadi kita mesti memastikanlah sungai kita ni bersih. Mana tahu kan bila mereka nak pergi tengok ambil gambar, banyaknya sampah, tak cantik lah kan. Kat belakang tu sungai penuh dengan sampah. Ya, nanti akan jadi buah mulut orang lah nanti dia balik ke negara dia. Dia pula berkongsi pengalaman dengan kawan dia. Kan? Sebab kadang-kadang kan orang akan bersifat tamak lah. Ya. Jadi pencemaran akan berlaku. Ya. Jadi sifat tamak ni kan menimbulkan banyak onak. Ya. Kita kata onak dari tangan-tangan manusia. Okay. Yang durjana lah. Jadi kita harus tidak harus bersikap tamak. Ya. Buat yang patut, buang dalam tong sampah. Ya, walaupun susah sedikit, jauh ke, kita mungkin simpan dalam satu beg dulu, lepas tu kita buanglah bila ada tong sampah. Ya. Sebab terlalu banyak sampah, akan kadang-kadang kan macam ada plastik ke, ambil masa ya untuk diketahui semula.
kan. Ada yang tak boleh dikita semula pun. Okey, jadi sehubungan dengan itu sewajarnya kita menyahut kempen Cintai Sungai Kita, ya. Sebab tu kita kalau boleh adakan kempen, ya, supaya orang tahu kepentingan mencintai sungai. Inilah satu daripada cara untuk memelihara alam sekitar. Boleh tak adik-adik? Ya. Jadi salah satu daripada caranya lah. Okey. Cara seterusnya mengamalkan kita semula. Ya, jadi kita bagi cadangan. Okey, kita nak berkongsi langkah-langkah. Okey, kita boleh kata mengamalkan kita semula dan bagaimana? Ya. Jadi apakah yang kita boleh kita semula? Ya, kita boleh jelaskanlah. Bagaimana ya ia boleh mengurangkan pencemaran darat. Ya. Jadi semua orang kena berganding bahu, ya, untuk menjaga alam sekitar kita. Ya. Jom kita semula. Jadi adik nampak tak? Sejak di bangku sekolah lagi, pihak sekolah pun ada memperkenalkan pendidikan alam sekitar kan, kepada pelajar-pelajar. Ya. Yang mana boleh kita semula letak sini. Ya, okey, diorang akan sediakanlah tempat untuk letak kertas ke, plastik ataupun kaca ataupun surat khabar. Okey. Ini kita kata meluntur bulu biarlah dari rebungnya sejak kecil lagi lah. Jadi budak-budak kecil dah biasa, okey, mereka akan buat yang sepatutnya. Ya, bila kita pergi membeli belah, sama juga. Jadi sejak kecil kita buat macam ni, lepas tu bila besar kita nampak, ya, adalah kita boleh buang dikatakan surat khabar di tempat yang sesuai. Jadi boleh guna untuk kita semula. Okey. Jadi kita kena bertanggungjawab, ya. Dan mengamalkan amalan kita semula. Ya. Okey. So ada juga orang yang mendapat pendapatannya. Mereka mengutip kotak-kotak. Pernah nampak tak adik-adik? Ada orang dia akan pergi mengutip kotak-kotak, ya. Mereka mengutip kertas, surat khabar, kaca, ya, atau botol minuman, ya. Jadi mereka asingkan, okey. Barangan ni semua mereka asingkan mengikut jenisnya, okey. Jadi mereka boleh jual atau mereka boleh guna semula. Ya. Secara tidak langsung ini akan mengurangkan masalah pelupusan sampah. Ya. Jadi pelupusan sampah ni kadang-kadang menjejaskan alam sekitar, ya. Jadi kita cuba memelihara alam sekitar kita. Ya, jadi kita boleh adakan program pemeliharaan semula, ya. Berkesanlah. Okey. Jadi kita harus membudayakan amalan kita semula. Sebab penting. Ya. Selain daripada mendatangkan pendapatan kepada masyarakat, okey, ia akan kita memelihara alam sekitar. Okey. Jadi apa lagi yang kita boleh kita semula? Okey, selain daripada kertas, plastik, kaca, ada benda lagi tak kita boleh kita semula? Jadi kita bagi contoh. Okey. Katakan besi. Okey, besi buruk. Okey, kalau kita buang macam tu saja, kita sebenarnya boleh kita semula besi buruk tu. Ya. Jadi adalah faedah-faedahnya, ya. Apa lagi adik?
selain daripada besi buruk ni? Botol boleh? Kita boleh semula botol tak? Okey. Apa pandangan adik? Okey. Tin? Tin pun boleh tak? Okey. Jadi banyak kan? Bukan saja barangan plastik ataupun kertas. Ya, kita boleh semula tin lah. Okey. Besi buruk. Ya. Jadi nampak kan, orang akan lebih rajin lah. Kena rajin, aktiviti yang mana boleh kita semula. Ya. Jadi selain daripada memelihara alam sekitar, okey, ia mendatangkan pendapatan kepada masyarakat. Jadi apakah peribahasa yang kita boleh guna dalam situasi ni? Okey. So kita boleh katalah, ya, sambil menyelam minum air. Ya, kita boleh dapat dua kebaikan. Ya. Jadi adik-adik, amalan menanam anak-anak pokok kita semula, ya, semua ni akan memelihara alam sekitar. Ya. Jadi kebaikannya mengamalkan kita semula. Ya, jadi kita boleh katalah dengan pengasingan ini macam mana? Bagaimana? Ya. Akhirnya kita katalah terbuktilah amalan kita semula dapat memelihara alam sekitar. Boleh? Okey, jadi alam sekitar sebenarnya kan dan manusia tak dapat dipisahkan. Ya. Ia macam kita kata seperti irama dengan lagu lah. Ya, sebab tu sangat penting kita mesti menjaga alam sekitar kita. Okey, jadi tadi kita bincang langkah-langkah. Ya, dan alam sekitar kan sebenarnya ia memang tanggungjawab kita bersama, betul tak? Kalau kita tak jaga, siapalah yang nak jaga kan? Jadi kita mesti bergabung tenaga lah. Semua bekerjasama. Okey, semua jangan buang sampah dekat sungai. Ya. Jadi bila kita bergabung tenaga, okey, maksudnya kita diibaratkanlah, okey, ke bukit sama didakilah. Sama-sama kita daki bukit. Lepas tu sama-sama kita turun lurah. Ya. Jadi kalau satu orang buang sampah, seorang pergi buang sampah dalam sungai, seorang pergi buang sampah di merata-rata tempat, ya, tak menjaga alam sekitar lah tu. Ya. Jadi kita kena amanah, okey, buat yang patutlah. Ya. Tak ada kebaikannya pun buang sampah dalam sungai. Ada kebaikan tak? Ya. Bukan saja tak ada kebaikan, akan mencemarkan sungai kita. Ya. Jadi apa yang kita buat dengan kempen-kempen ni kan, kerajaan dia menganjurkan kempen, kita seharusnya lah bagi sokongan. Ya. Sokongan yang padu. Betul tak? Dan kita bagi sokongan yang penuh, okey, terhadap kempen-kempen yang dianjurkan oleh kerajaan. Jadi itulah, ya, antara isi huraian yang kita boleh tuliskanlah. Ya. Jadi kita tahu macam mana nak tulis pendahuluan. Okey, lepas tu kita tulis isi. Okey, lepas tu kita tulis dia punya penutup. Bila kita kata tentang pendahuluan ni kan, adik-adik tahu pendahuluan ni kita boleh tulis
dari berapa jenis bentuk dia. Okay. Jenis-jenis pendahuluan. Pendahuluan tu boleh berbentuk apa? Okay. Kalau adik tulis karangan kan, biasanya adik akan tulis pendahuluan berbentuk soalan ke atau persoalan ke, atau adik akan tulis berbentuk definisi ke, okay. Atau kita boleh tulis pendahuluan berbentuk fakta, okay. Amat keraplah diguna, okay, oleh pelajar. Ya, ada yang suka tulis dalam bentuk sejarah, okay, dan lain-lain. Seperti suasana, peribahasa, ya. Okay. Ini contoh pendahuluan jenis definasi, ya. Jadi pendahuluan jenis definasi ni, okay, katakanlah dia punya tajuk tu langkah-langkah mengatasi pembalakan haram. Okey? Jadi langkah-langkah mengatasi pembalakan haram. Jadi kita bagi definisilah pembalakan tu apa sebenarnya. Ya. Jadi ini contoh pendahuluan definisi. Okey. Okay. Boleh didefinisikan sebagai kerja-kerja atau usaha-usaha penebangan hutan. Ya. Jadi jelaskan apa tu pembalakan. Ya. Lepas tu kita menebang hutan untuk apa? Mengapa kadang-kadang nampak orang membalak hutan? Okay. Dia orang memotong dahan pokok juga. Ya, kadang-kadang kat hutan tu, okay, adalah kan aktiviti pembalakan. Pembalakan ni ada dua jenis, ya. Satu pembalakan yang sah, satu tu pembalakan haram. Okey. Kalau yang sah tu maksudnya, okey, sah di sisi undang-undang lah. Okey. Ada kebenaran daripada kerajaan. Tetapi kan pembalakan juga akan berlaku, ya. Kita bila orang, ya, tak ada kebenaran, mereka tebang pokok. Okey. Jadi apa akan terjadi kalau semua orang buat macam tu? Okey. Kalau semua orang buat macam tu, ya, habislah pokok-pokok kita ni. Lama-kelamaan tak ada pokok. Betul tak? Okey. Tadi baru kita kata kita harus memelihara alam sekitar kita, betul tak? Jadi kita harus tanam lebih banyak pokok. Ingat lagi tak? Salah satu daripada cara kita memelihara alam sekitar, ya, menanam pokok. Okey. Jadi pembalakan haram ni tak sepatutnya lah berlaku. Jadi kita mestilah ambil langkah-langkah konkret, ya. Okey, untuk membendung kegiatan ni lah, ya. Okey. Jadi inilah satu contohlah kita membuat pendahuluan berbentuk definisi. Boleh. Ya. Kita jelaskanlah apa tu pembalakan, ya. Banyak, ya, sebenarnya jenis definisi ni taklah susah sangat. Kalau kita tahu maksudnya, okey, kita tahu tentang isu tu, kita berilah maksud dia. Ya. Katakan isu penderaan. Okey. Kalau adik tak faham apa tu penderaan, susahlah nak guna pendahuluan jenis definisi ni. Ya. Tapi katakan adik tahu, okey, penderaan tu apa? Okey. Jadi kita boleh kata dera bermaksud apa? Okey. Bila adik mula dengan definisi ni, kita kata karangan tu kita guna pendahuluan jenis definisi. Okey. Jadi kita bagi masalah dera.
Okey, dera tu apa? Siapa tahu, dera tu maksud dera kalau adik nak tulis karangan macam ni, okey, ah, apakah tu dera? Okey, pernah tak adik dengar penderaan, kanak-kanak ke? Ya, penderaan kanak-kanak, ya, budak kecil. Okey, jadi apakah maksudnya? Bagaimana, ya, dera ni terjadi? Okey. So, katakanlah ya, jadi kita guna pendahuluan jenis definasi, okey, kita boleh katalah, dera tu bermaksud apa? Biasanya diorang buat macam mana ya? Kalau, katakan budak kecil penderaan budak kecil, ya, jadi ternampaklah ya, bila balik dari rumah, kenapa budak kecil ni macam ada lebam-lebam kat badan, ya, kat tangan, kat kaki, ha, kan? Kalau nampak selalu benda ni berlaku, ya, mengapa benda ni terjadi? Takkanlah selalu pun terjatuh, betul tak? Jadi mungkin anak kecil ni didera. Ya, jadi dera ni ada pukulan. Kenapa jadi lebam? Ada lebam, nampak macam kan? Ah, um, Macam tombol hitam tu kita panggil lebam lah. Okey, sebab anak tu dipukul mungkin oleh pengasuh ke, okey. Jadi dia mungkin anak tu selalu menangis, ya, sebab dahagakan kasih sayang. Jadi, pengasuh mungkin tak ada masa, dia nak buat kerja rumah, dia nak jaga bayi, ya, mungkin dia tak ada pembantu ke. Jadi dia pukullah anak tu, ya. Jadi kita kena pukul lah. Jadi dera ni bermaksud pukulan, ya. Jadi pukulan ni, biasanya dia akan guna sesuatu lah. Kadang-kadang kan nampak lebam, nampak ada garisan-garisan, ya. Jadi kalau ternampak macam ni, kita dah tahu dah sesuatu ni tak betul, ya. Mengapa? Biasanya uh, tak tak seharusnya ada lah, mungkin sekali-sekala tu nampak ada terhantuk sedikit ke, tapi bukan selalu. Ya, jadi kalau selalu tu, okey, berlaku tiap-tiap malam pun nampak ada lebam, ya, di tempat lain ke, maksudnya mungkin anak ni kena pukul, mungkin dia orang guna rotan ke, okey, budak kecil kan. Jadi takkanlah kita nak pukul bayi dengan rotan kan. Ah, Okey, ataupun alat-alat lain lah, macam tali pinggang. Ya, jadi adalah dia punya tanda dia. Okey. Ah, jadi penderaan ni okey melakukan perbuatan mendera lah. Ya, sebab anak kecil tu, bayi tu tak tahulah bercakap. Ya, jadi mereka ambil kesempatan okey mendera. Jadi tak seharusnya berlaku. Jadi kalau kita nak mula pendahuluan, okey, kita kena bagilah maksud. Apa tu dera? Apa tu penderaan? Sebab adik nak mulakan nak beritahu orang apa tu, katakan pemeriksa tu tak tahu. Jadi kita jelaskan, kita tulis. Okey. Jadi kita boleh huraikanlah. Apa tu dera? Dera tu, penderaan tu boleh ada, kadang-kadang kita nampak lebam-lebam tu kita kata penderaan fizikal tu. Ya. Kadang-kadang tak ada pun tanda. Ya. Katakan macam penderaan mental, ya. Yang tu tak nampak sangatlah, tapi bila anak tu balik rumah, nampaklah, ya, bila dia selalu petah bercakap, tiba-tiba dia ubah macam sangat senyap kat rumah, ya, macam tak gembira, ya. Jadi kita kena tengoklah, ya, mengapa dia berkeluarkan demikian. Ya, kadang-kadang dia takut nak beritahu. Okey, sebab
penderaan berbentuk mental, ya, mereka akan takutkan budak-budak tu. Ya, jadi dua betul lah. Okey, fizikal dan mental. Jadi kita boleh jelaskanlah. Ya. Dan pendahuluan kita tu, lepas tu kita nak tulis apa? Okey, kita dah bagi isi, kita dah bagi maksud dera. Okey, kita dah tahu bagi maksud penderaan, kita dah bagi contoh, ya, apa yang dimaksudkan, okey, dengan dera, bagaimana ia berlaku. Okey, jadi sebenarnya kan banyak punca lah penderaan berlaku, ya, terutama pada kanak-kanak. Banyak punca. Kadang-kadang tekanan emosi, ya, pengasuh mungkin menghadapi masalah keluarga ke, jadi kesian budak tu kan, budak kecil tu. Jadi sebab tak ada orang dewasa, ibu bapa pergi kerja, jadi letakkan anak dengan pengasuh, kadang-kadang boleh berlaku. Ya, kalau anak tu balik rumah, petang bercakap, gembira, ya, nampak kan macam biasa, tak ada lembar-lembar sini, lembar sana. Jadi kita tahulah, ya, anak tu tak didera lah. Okey. Jadi biasanya kalau penderahan berlaku ni, adalah tanda dia. Ya, kesan-kesan lebam, dan nampak perubahan pada dia punya tingkah laku lah. Okey, jadi inilah salah satu daripada cara untuk menulis pendahuluan. Pendahuluan ni jenis definasi, ya. Jadi kalau ada tahu, senanglah kan jelaskan. Okey. Selain itu kan, kita sebenarnya boleh buat pendahuluan secara persoalan. Okey. Satu caranya kita jelaskan, kita buat berbentuk definasi. Kalau kita tak nak mula macam tu, kita sebenarnya boleh mula cara guna persoalan. Okey. Katakanlah, soalan tu cara-cara mengatasi masalah keganasan rumah tangga. Ya. Kalau adik-adik bercakap khabar kan, masalah keganasan rumah tangga pun berlakulah kan. Dah 2 tahun yang lepas sampai sekarang, sebenarnya banyaklah kes-kes macam ni laku. Ya. Okey, jadi kita mulalah, ya. Kan pendahuluan jenis ni adik nampak tak? Banyak tanda soal. Sebab kan pendahuluan persoalan. Okey. Persoalan tu nampak kan? Soal. Okey. Jadi kita mulalah. Pembangunan negara kita semakin pesat dan rancak. Okey? Namun demikian, walaupun sebab pembangunan negara kita semakin pesat dan rancak, tetapi kan isu keganasan rumah tangga yang merupakan penyakit sosial semakin gawat melanda negara kita. Ya. Jadi gejala ini ibarat duri dalam daging. Okey. Lepas tu kita soallah. Ya, kita tanyalah apakah yang dimaksudkan dengan keganasan rumah tangga. Apa tu? Okey. Jadi bubuh tanda soal lah. Ya. Lepas tu kita kena tanyalah, ya. Keganasan rumah tangga ni sebenarnya mengapa berlakunya? Biasanya rumah tangga sepatutnya harmoni kan. Tapi mengapa berlakunya masalah ni? Ya. Siapakah yang harus dipersalahkan?
Ya, dan sejak kecil lagi kita belajar nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai murni. Tetapi mengapakah keganasan rumah tangga ni berlaku pula? Kan? Jadi apa yang terjadi? Kan? Jadi kita tanya persoalan lah. Ya, lepas tu kita letaklah mengapakah usaha yang telah dijalankan selama ni gagal mencari jalan penyelesaian untuk menangani gejala ni. Banyak yang telah dilakukan sebenarnya. Ya, sebab masalah keganasan rumah tangga ni tak sepatutlah berlaku. Ya, jadi mungkin sebab emosi ke, tak dapat mengawal emosi ke. Jadi sebab banyak dia punya kesan buruk kan. Jadi sebenarnya banyak usaha yang telah dijalankan, ya, untuk menangani gejala ni. Ya. Jadi apakah yang boleh kita lakukan untuk membanteras penyakit sosial yang rumit ini? Okey. Jadi soal lagi. Okey. Lepas tu kita tulislah, inilah persoalan yang harus dijadikan renungan dan perbincangan kita. Nampak tak? Banyak persoalan kat sini. Inilah pendahuluan persoalan. Okey. Ya. Sini ada satu kan. Ni ada dua. Nampak tak? Apakah? Siapakah? Ya. Jadi janganlah semua kita tulis apa kan. Jadi kita bolehlah ada variasi sedikitlah kan. Apakah, siapakah, bagaimana, ya, mengapa, ya. Jadi kita tanya soalan yang berbeza, ya. Ya. Jadi inilah salah satu daripada caranya lah untuk membuat pendahuluan persoalan. Ya. Nampak tak bezanya? Okey, tadi yang tu pendahuluan jenis berbentuk definasi sebenarnya. Okey. Tentang pembalakan haram. Sini nampak tak? Tak ada soalan pun. Ya, sebab kita nak menghuraikan apa tu pembalakan. Ya. Jadi tak ada soalan lah. Okey. Yang tu lain pula. Okey. Jadi kita tulislah soalan-soalan yang kita rasa penting untuk dan harus dijawab. Ya. Okey, cara-cara mengatasi masalah keganasan rumah tangga. Okey. Sebenarnya kalau isu keganasan rumah tangga ni, okey, tak dikawal nanti banyaklah kan gejala sosial yang akan berlaku. Ya. Jadi sepatutnya kita harus bekerjasama ya mengatasi masalah keganasan rumah tangga. Ya. Mungkin sebab tu kalau kita boleh dengar kan kadang-kadang ada pekikan ke, jeritan ke, orang bergaduh ke, ya. Tiap-tiap hari pun berlaku perkara ni. Okey. Jadi kita tahulah sesuatu yang sepatutnya tak harus berlaku lah. Ya. Sebab tiap-tiap hari kan. Jadi kita kena peka lah. Ya. Sebab kadang-kadang ada terdengarlah kan atau terbaca isu-isu ya bila nanti terjadilah
bila keganasan rumah tangga ni tak dikawal nanti, tak diselesaikan, nanti berlakulah pembunuhan nanti, ya. Okey, jadi sebab tu, okey, kita kena biasanya kan kita harus melahirkan insan yang cergaslah, ya, positif dari segi fizikal dan mental, ya. Dan juga untuk kawal emosilah, ya. Kadang-kadang ni orang tak fikirlah dengan otak, okey. Buat terus saja, okey. Sebab tekanan emosi. Jadi kita haruslah, ya, berfikiran, okey. Kita harus berfikiran positif selalu. Okey, apa saja mesti ada perkara yang positif yang kita boleh belajar, ya. Okey. Jadi semua ni, ya, persoalan menjadi perbincangan kita lah. Lepas tu baru masuk karangan tersebut, ya. Okey, ada apa-apa soalan tak pelajar-pelajar? Okey, Puan Masni. Jadi pendahuluan persoalannya. Jadi banyak jenis adik boleh pilih, ya, yang mana adik rasa adik lebih mahir, ya, untuk buat pendahuluan, ya. Okey. Jadi seterusnya kan kita akan lihat, ya, pendahuluan jenis fakta pula. Ya. Pendahuluan jenis fakta ni, okey, kita katakanlah dapat tahu satu fakta. Lepas tu kita boleh kongsilah, kita boleh letakkan dalam pendahuluan kita. Okey. Pendahuluan jenis ni pun tak nampak kan soalan. Sebab dia berbentuk fakta. Kita bagi fakta. Okey. Katakanlah soalan tu cara-cara menangani masalah ponteng sekolah. Okey. Ada pelajar yang selalu ponteng sekolah kan. Maksudnya dia tak datang sekolah, ya, untuk beberapa hari, tak beritahu pun kenapa, ya. Terjadilah masalah ponteng sekolah. Ya. Budak-budak kalau yang baik tu biasanya datang ke sekolah kecuali dia tak sihat, betul tak? Jadi ponteng sekolah sebenarnya tak baguslah, masalah ni ponteng sekolah. Okey, guru mengajar tak dengar. Lepas tu bila datang balik, tak tahu macam mana nak buat. Lepas tu kadang-kadang kan, lepas tu ketinggalan pula. Kalau lama tak pergi sekolah tu kan, ketinggalan. Ya. Apa akan terjadi nanti? Boleh dapat markah yang cemerlang ke dalam peperiksaan kalau selalu ponteng sekolah ni? Ya. Jadi lepas tu gagal ujian. Lepas tu macam mana? Tak dapat pekerjaan. Ya, bila pergi mana-mana semua tak dapat, semua tak terjadi pula tak. Ya. Lepas tu masalah lah nanti. Ya, jadi kita harus menangani masalah ponteng sekolah. Dan sekarang ni banyaklah pelajar kan, terutama mungkin mereka cicir ke, mungkin ada sebab lah, ya, mereka ponteng sekolah. Ya. Jadi memang membimbangkanlah adik-adik, ya. Harap-harap pelajar-pelajar semua ni tak ponteng sekolah, ya. Jadi jangan ponteng sekolah. Apa saja kena pergi ke sekolah. Okey, bukan selama-lamanya kan adik akan pergi sekolah. Sebenarnya sampai bila adik dah dapat ijazah ke, lepas tu kalau adik dah tamat pengajian, tak payah pergi sekolah kalau tak nak. Ya. Kalau adik tak nak sambut untuk buat sarjana ke, adik keluar bekerja, tak payahlah pergi sekolah. Okey. Jadi mesti habiskanlah pengajian adik tu. Jangan buat macam separuh jalan.
Ingat tak? Adik mesti ada impian ya dan matlamat hidup. Jadi bila adik rasa, alamak, rasa macam tak nak pergi sekolah tu, adik fikir balik matlamat hidup dan impian adik. Apakah cita-cita adik? Adik nak jadi orang yang berjaya, nak jadi apa? Ya? Jadi mesti ada matlamatlah. Betul tak? Jadi kita kena, ah, kita kata apa ya, hidup ya dengan matlamatlah. Ya, kalau tidak apa akan terjadi? Ya, macam pokok yang tak berbuah. Okey? Jadi gejala ni kan sebenarnya, okey, kalau kita tak berhentikan, ya, kalau kita tak mengatasi masalah ni, lama kelamaan dia memang sukar tau untuk dibendung. Okey, sebab bila dia ponting sekolah, dia pergi buat benda katakanlah kan, yang tak sepatutnya. Lepas tu lagi susah dia nak balik sekolah. Dah tak ada, dah kan rasa nak belajar dah. Ya, bila dia pergi bersama kawan yang jahat, dia main, ya, susah nak suruh dia balik ke sekolah. Ya, kawan dia nanti, yang jahat akan kan, suruh dia lah, tak payahlah pergi sekolah. Lepas tu akan, beritahu dia, okey, dia buat ni, akan dapat duit yang banyak. Lepas tu dia pun akan diperdaya. Ya, jadi lama kelamaan sukar untuk dibendung. Okey. Jadi kena fikir betul-betul ya. Jangan ponting sekolah. Okey. Dan gejala ponting sekolah ni semakin menjadi-jadilah. Ya, sampai orang pun bimbang. Okey. Jadi fakta dia, diorang dapat tahu, okey, daripada kajian yang dijalankan, okey, kira-kira 20% pelajar terlibat dalam gejala ponting sekolah. Sebab bila diorang tak datang, guru kat kelas akan tengok kan siapa yang datang, siapa yang tak datang. Jadi dia akan catat kan. Lepas tu dia akan masuk dalam sistem ke. So jadi angka ni 20% ni agak tinggilah kan. Jadi sangat menggerunkan. Apa yang pelajar-pelajar buat ni kalau tak pergi sekolah? Katakan bawah umur. Mereka bukan bekerja. Habis, macam mana mereka menghabiskan masa mereka? Jadi perkara ni lah kita takut kan, buat benda yang tak berfaedah, yang memudaratkan diri sendiri. Ya, jadi mesti ada cita-cita lah kan. Dan kita kena seraplah ilmu pengetahuan. Ya, bila pergi ke sekolah mesti ada faedahnya kan. Kita bukan pergi sekolah sampai 50 tahun, 60 tahun. Ya, jadi bila ada peluang ni, gunakan peluang ni sebaik-baiknya. Okey. Lepas ni dah tak ada peluang dah. Okey, budak kecil pula yang akan nak pergi sekolah. Ya. Jadi kerjasamalah semua pihak. Jadi ibu bapa, okey, pihak sekolah, masyarakat dan pihak berkuasa sangat diperlukanlah. Bukan saja pihak sekolah. Sebenarnya ibu bapa pun bertanggungjawablah, okey, untuk mengenani isu ini. Jadi ada satu fakta kat sini kan. Banyak pelajar ponting. Banyak tu, 20%. Tadi ibu bapa harus buat apa untuk mengelakkan daripada murid-murid ponting sekolah? Ya. Kena memastikan, okey, katakan kita hantar murid-murid ke sekolah, kita mesti memastikan dia masuk ke kawasan sekolah, ya. Dan katakan, okey, ada orang hantar pun, orang tu akan memastikan dia mesti masuk ke sekolah, kawasan sekolah tu. Ya. Kita mungkin boleh bertanya, hari ni adik belajar apa ya kat sekolah? Mungkin bukan setiap hari lah kita tanya, tapi kadang-kadang kita boleh tanya. Kalau kita habis buat kerja rumah, okey, kita tanyalah, adik belajar apa ya kat sekolah?
So kalau dia ponting sekolah, dia mesti tak tahu cakap apa. Atau dia uh, ya. Jadi lepas tu kita pun tahulah, kenapa tak tahu, apa pun tak tahu kan. Lepas tu bila nampak dia macam sangat tak banyak masa, dia macam tak ada kerja rumah langsung, kita pun kena peka lah kan. Mungkin bertanya ke guru, kadang-kadang dekat sekolah dia kan ada, kita boleh bertemu dengan guru kan. Jadi kita kena peka jugalah untuk menangani isu ini, ya. Jadi kena berganting bahulah ni. Jadi takkan kita tak boleh, tak kisah-kisah, lama-lama dia akan ketinggalan. Ya, lepas tu dia buat apa kat luar tu, ya, kita tak tahu. Apalah kalau dia nanti buat benda-benda macam terlibat dengan, ya, okey, benda-benda yang menakutkanlah. Ya, katakannya berkaitan dengan dadah ke, ya. Jadi masa tu dah terlambat. Nanti kena tangkap polis. Jadi fenomena ni ya menjadi lebih parah ya, kalau kita tak menangani isu ini. Jadi masa untuk belajar, okey, kita pergi sekolah, ya. Kita jangan ponting. Kalau bila masa kerja tu, kita kerja, ya, bersungguh-sungguh. Lepas masa rehat, katakan hari Ahad, ya, kita pun rehat, ya. Jadi kita mesti ada disiplin diri. Kita mesti ada disiplin lah. Katakan pagi-pagi susah nak bangun, tak nak pergi ke sekolah. Jadi mungkin kita boleh cari jalan penyelesaiannya. Ya, mungkin kita cuba tidur awal sedikit supaya kita boleh bangun pagi-pagi, ya, dan bersedia untuk pergi ke sekolah. Ya, taklah terjadi, alah, terlambat pula, tak apalah, hari ini tak pergi sekolah. Jadi ponting. Ya, lepas tu mungkin kita adakan, kita boleh cuba ya, okey, mungkin janganlah buang masa ya, untuk main ke, ya. Lepas tu kita boleh tidur awal sikitlah, ya. Kadang-kadang mereka main sampai ya pukul 12 pagi, 1 pagi, lepas tu tidur pukul 2, 3, lepas tu ya tak dapat bangun. Jadi cara-cara menangani gejala ini akan saya huraikan dalam huraian berikutnya. Ya. Jadi pendahuluan jenis fakta ni bagi satu fakta-fakta tu mesti betul ya. Ya mungkin adik baca surat khabar, adik ingat fakta tu ya. Jadi adik boleh tulislah fakta. Ya. Jadi bila adik buat persediaan tu, adik sudah kan ada buat nota sedikit. So contohlah fakta. Okey. Salah satu daripadanya. Ya. Dan karangan jenis ni biasa keraplah digunakan oleh pelajar sebenarnya sebab dia tak susah sangat. Ya. Okey. Apakah soalan yang kita boleh guna? Okey. Pendahuluan fakta. Selain daripada cara-cara menangani masalah ponting sekolah. Ini satu. Apa lagi? Gejala apa? Biasanya remaja adalah gejala sosial. Gejala sosial apa-apa yang adik tahu ke? Ada apa-apa gejala sosial tak yang adik pernah baca? Boleh guna pendahuluan jenis ni ya. Pendahuluan fakta ya. Jadi cuba fikir ya, gejala sosial di kalangan remaja. Macam mana kita nak mula karangan jenis ni? Ya.
katakan kita nak guna pendahuluan fakta. Okey. Dan tajuk karangan tu tentang gejala sosial. Okey. Jadi banyak kan contoh kita untuk menangani masalah ponting sekolah, kita mula macam ni pun bolehlah. Dasar wawasan ini nampak dia punya kepentingan kan, sebab gejala ponting sekolah kian menjadi-jadi. Ya, kalau tak banyak pelajar ponting, mungkin 1% ke, jadi mungkin dia tak menimbulkan kebimbangan. Ya, tapi sebab dia menjadi-jadi, ya, lebih lama, lebih banyak, lebih tinggi peratus dia. Jadi sebab tu, okey, dia memang penting lah. Sebab tu kita nak menulis, ya. Kita sokong dengan fakta. Okey. Jadi apa yang kita nak, kadang-kadang kita boleh kata ya masalah ni semakin menggerunkan, ya. Jadi untuk gejala sosial di kalangan masyarakat, okey, semakin membimbangkan ke atau tak ada apa-apa untuk dibimbangkan? Apa pendapat adik-adik ya? Sebab adik-adik kan remaja ya, so kira-kira nanti belia ya, jadi ada tak masalah sosial? Okay. Masalah sosial ni sebenarnya apa ya, katakan kita bila kita kata tentang masalah sosial, ya, di kalangan remaja tu adik tahulah kan apa tu remaja. Bila kita kata masalah sosial, sebenarnya kita merujuk pada apa ya? Apakah contoh ya masalah sosial yang adik tahu? Jadi adik kena berfikirlah. Okey. Apakah masalah sosial yang adik tahu ya? Boleh dapat apa-apa idea tak? Jadi bila kita tulis karangan ni, sebab tu kita kena buat rangka lah kan. Kita buat rangka, jadi kita boleh catat-catat sikit ya. Apa tu masalah sosial, kita bagi contoh lah, katakan 3 contoh ke. Okay. Lepas tu semakin meningkat ke, semakin menurun ke masalah gejala sosial ni ke. Okay, jadi kita kena fikirlah. Okay. Jadi masalah sosial, apa dia? Okay. Katakan orang tu suka melepak, ya, selalu melepak, buang masa. Okay, tak pergi belajar ya, dekat kompleks membeli belah, ya, melepak tiap-tiap hari. Okay. Jadi gejala sosial lah ya. Apalah yang dia buat tu ya. Jadi perkara ni ya, kalau kita nak pergi beli barang, nak pergi jalan-jalan sekali-sekala dengan ibu bapa ya, itu lain. Tapi yang ini tiap-tiap hari ya, membuangkan masa berjam-jam melepak ya, berkawan, berborak-borak ya. Jadi inilah masalah sosial. Okey, apa lagi? So bila mereka melepak tu, kalau banyak-banyak nanti, lepas tu terjadilah pergaduhan. Betul tak? Bila mereka cakap-cakap, lepas tu pergaduhanlah berlaku nanti. Ya, yang besar akan bully yang kecil. Ya, sebab tak ada hala tujuan kan, tak ada maklumat hidup. Lepas tu yang besar tu dia akan bully lah yang kecil. Kes bully pula.
Ya. Ataupun kadang-kadang bergaduhlah, ya. Apa lagi gejala sosial? Okey, gejala sosial di kalangan masyarakat. Sebab yang ni kita kata gejala ponting sekolah yang menjadi-jadi. Jadi gejala sosial pun yang menjadi-jadi kan. Jadi boleh menimbangkanlah kebimbangan di kalangan masyarakat. Ibu bapa kelas pagi makan pagi, kelas petang makan petang, ya mereka bekerja kuat, balik rumah gejala sosial pula, ya. Macam apa mereka buat malam-malam, ya. Mereka tak tidur, mereka keluar. Ya, bila ibu bapa tidur, mereka pergi lumba haram. Pernah tak? Ya, adik dengar. Okey, mereka pergi bukan satu orang lah, tapi beberapa orang menyertai lumba haram kat jalan raya. Okey, ada tak? Itu merupakan satu contoh gejala sosial. Sepatutnya malam tu orang tidur. Ya, nak rehatkan badan. Okey, ingat tak? Amal gaya hidup yang sihat. Jadi, makan makanan yang seimbang. Makanan yang berkhasiat. Minum banyak air. Lepas tu kena cukup tidur. Jadi lumba haram ni gejala sosial. Ya, membahayakan diri sendiri, membahayakan keselamatan orang lain. Ya, lumba haram. Ada yang tak ada lesen juga tau. Bukan semua yang ada lesen sebenarnya. Ya, jadi lepas tu dia buatlah aksi-aksi yang menakutkan lah. Ya, jadi tak sepatutnya. Okey, dan dia menjadi buah mulut orang. Okey, jadi masyarakat dan pihak berkuasa kena menanganilah isu ini. Ya, bukan saja masalah ponting sekolah. Jadi nampak tak? Pendahuluan jenis fakta ni sebenarnya boleh digunakan ya untuk masalah gejala sosial, masalah ponting sekolah dan sebagainya. Okey? Ya, jadi kita buat karangan pun satulah kebaikannya ya. Kita belajarlah apa yang tak sepatutnya kita buat. Ya, nanti cedera parah siapalah nak tanggung. Ya, jalan raya tu bukan untuk berlumba ya. Itu lain pula tujuannya. Ya, tak ada kebaikan pun. Ya, sebab tu kita kena kawal emosilah. Ya, tak payahlah bertunjuk-tunjuk ya. Nak menunjuk aksi yang kita kira membahayakan. Ya, itu bukan caranya lah. Caranya kita buat cuba belajar bersungguh-sungguh dan dapat keputusan yang cemerlang. Lepas tu kita boleh bangga. Ya, semua orang bangga. Kan? Ibu bapa pun gembira. Ya, adik-adik pun gembira. Ya, tak membahayakan diri sendiri. Okey, banyak kebaikannya. Ya, jadi kena ikut jalan yang betul. Okey, sebab tu kita nak menangani masalah ni. Ya. Jadi kita bagi satu fakta. Okey, nampaklah peratus dia sangat tinggi. Ya, menakutkan, membimbangkan. Okey, jadi dengan fakta ni pentinglah karangan tu. Ya, sebab dia memang membimbangkan, jadi kita nak tulislah apakah cara menangani masalah ponting sekolah tu. Cara tu kita bagilah yang matang. Okey? Jadi mula-mula tu, pendahuluan tu, kita boleh guna ya dasar wasa. Ini kita bolehlah
guna mungkin pada era globalisasi ke, ya. Jadi masalah gejala sosial ni bukan saja berlaku di negara kita, sebenarnya di negara lain juga, ya. Sebab era globalisasi, okey, jadi berlakulah, ya. Okey, jadi masalah gejala sosial ni semakin hari semakin meningkat. Okey. Apa kita nak buat? Okey. Jadi kita bimbang, betul tak? Okey. Kita rasa bimbang. So menimbulkan kebimbangan. Okey. Bila kita bimbang takkan kita nak duduk aja tak buat apa-apa, bimbang. Okey. Itu tak seharusnya. Kita tahu ada masalah, kita cuba cari jalan macam mana nak menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Jadi ibu bapa kan, biasanya ibu bapa lah yang bimbang. Ya, kenapa anak ni macam ni? Ya, tapi kalau kita tak buat apa-apa, nanti masalah tu tak dapat diatasi. Ya, jadi kita kena menguruskan masalah ni lah. Kalau kita dapat tahu, ya, anak kita terlibat dalam lubang haram, okey, macam mana? Okey, apakah yang kita buat? Takkan kita nak memandang remeh? Okey, oh, tak kisah pula. Macam tak berlaku pula. Okey, tak bolehlah memandang remeh, ya. Jadi kita kena ambil tindakanlah untuk mengatasi masalah tersebut. Bila kita dah tahu dah, kena cepatlah, ya, cari jalan penyelesaiannya. Jangan pula tunggu 2 tahun yang kemudian, 3 tahun yang kemudian baru ambil tindakan. Okey, dah dapat tahu ada masalah, terus okey, cuba fikir apakah jalan. Okey, macam mana kita boleh atasi masalah sosial ni. Okey, jangan ambil lihatnya macam tak kisahlah, nanti dululah, saya sibuklah. Jadi cara-cara menangani masalah ponting sekolah. Okey, sebab kalau kita tak buat demikian, ya, nanti fenomena ini menjadi lebih parah. So, nampak tak? Okey, sebenarnya ada kan dia punya persamaan. Okey. Dan boleh menjejaskan proses pembentukan insan yang sempurna. Jadi banyaklah cara kan kita nak buat pendahuluan. Okey. Ada apa-apa soalan tak untuk ni pendahuluan? Okey, fakta. Okey, ya. Jadi adik pernah tulis ke karangan macam ni ke? Guna pendahuluan fakta. Pernah tulis? Ataupun kadang-kadang mungkin adik ada terbaca apa mungkin terbaca kajian yang dibuat. Okey, mungkin ada kajian yang dibuat, okey, tentang masalah ponting sekolah ke, okey, ataupun masalah yang lainlah. Kalau pernah terbaca, okey, bagus. Adik boleh letak dalam karangan adik tu. Okey, apakah yang didapati daripada kajian tersebut? Ya, berapa peratus? Okey, kajian tu siapa yang buat? Kementerian yang mana satu? Jadi adik boleh letaklah. Atau pun mungkin adik ingat ke tahun.
Jadi pendahuluan faktanya adik boleh bagi fakta lah tahun tu kalau adik ada ya fakta tu. Okey. Jadi adik boleh tulislah kan tahun berapa peratus. Okey. Apa kajian tu? Tentang apa kajian tu? Ya, jadi kenalah katakan adik tulis tentang masalah ponteng sekolah. Okey, jadi mesti berkaitan lah dengan ponteng sekolah. Ya, fakta yang adik letak tu ya. Boleh? Okey. Mungkin ke jabatan Perdana Menteri ada buat apa-apa kajian, okey, berapa peratus pelajar, okey, didapati berapa-berapa peratus, okey, ponteng pada tahun katakan ya 2020 ke, okey, ataupun okey mungkin 1-2 tahun sebelumnya ke ya. Jadi bolehlah adik sertakan ya. Tapi janganlah guna fakta yang terlalu lama 50 tahun yang ya agak lama lah tu kan. Kalau yang ada baru punya okey juga. Okey. Jadi inilah. Jadi statistik yang adik gunakan tu okey boleh nampaklah dari situ ya mengapa orang bimbang. Sebab macam ni, okey, kira-kira 20% ya. So dari statistik sini, okey, kita tahulah sebenarnya menangani masalah ponteng sekolah ni sangat penting. Okey. So atau adik boleh katalah, okey, statistik ni tiap-tiap tahun pun meningkat. Ya, bukan saja tinggi. Ya, jadi ia berlakulah di setiap sekolah contohnya lah ya atau di seluruh sekolah di dunia. Okey. Dan nampak daripada statistik tu tiap-tiap tahun peratus dia meningkat. So, jadi ada masalah lah kat sini. Kalau tiap-tiap tahun meningkat tu, mesti ada sesuatu kan. Jadi gejala ni, okey, katakan tahun ni mungkin meningkat. Ya, berbanding dengan tahun yang lepas, katakanlah 9%. Lepas tu jadi 15%. Lepas tu 20. Lepas tu tahun yang kemudian tu 25. Ya. Jadi membimbangkanlah. Jadi kita tak bolehlah biarkan begitu saja. Di statistik ni lah. Okey. Kita boleh guna untuk pendahuluan fakta. Okey. So lepas tu kita boleh katalah semua pihak. Semua pihak tu siapa? Okey. Contoh kat sini. Okey. Semua pihak tu kita kena ingat ya. Ibu bapa bukan saja pihak sekolah lah. Ibu bapa. Ya. Masyarakat juga ya. Mengapa? Katakan masyarakat kan macam itulah kan jiran-jiran, masyarakat, pihak berkuasa semua pun kenalah bekerja sama. Ya. Barulah ia berkesan. So kalau katakan nampak mereka melepak ke ya membuat perkara yang dilarangkannya, jadi pihak berkuasa pun boleh bertindaklah. Ya. Okey ya. So pendahuluan jenis fakta inilah caranya kita nak menulis pendahuluan fakta. Ya. Sangat senang ya kalau kita rajin membaca. Okey. So kita sebenarnya boleh buat persediaan. Ya. Apakah pendahuluan yang lain yang kita boleh gunakan selain daripada ni?
Okey, kita ada tadi tentang definasi kan, yang ni berbentuk fakta, ya. Ada lagi tak adik pernah guna pendahuluan jenis peribahasa ke? Ada tak? Pernah cuba ke? Okey, katakan adik buat karangan ni biasanya guna pendahuluan jenis apa ya? Untuk karangan adik. Okey. Jadi kita katakan pendahuluan tu mesti menarik lah. Okey, jadi adik guna ya yang mana adik rasa sesuai lah. Okey. Salah satu daripada pendahuluan yang juga boleh digunakan ya. Okey, ni pendahuluan peribahasa. Okey. Kalau pendahuluan tu macam persoalan, jadi nampaklah kan banyak soalan. Jadi pendahuluan peribahasa ni banyak apa yang akan digunakan ya? Okey, banyak peribahasa lah. Betul tak? Okey. Jadi adik pun ada belajar peribahasa-peribahasa kan? Sini kan ada nampak tak peribahasa-peribahasa? Okey. Kita boleh letaklah kan peribahasa yang sesuai. Ya. Jadi orang Melayu lah kan memang kaya dengan peribahasa-peribahasa, betul tak? Jadi adik ada baca tak? Apakah maksud peribahasa-peribahasa? Ya. Katakanlah orang kata seperti kacang lupakan kulit. Apa yang dimaksudkannya? Ya, seperti kacang lupakan kulit. Betul? Ya, pernah berjumpa tak orang macam ni? Okey. Jadi kita kena tahulah apa maksudnya, ya. Lepas tu kita bolehlah guna peribahasa-peribahasa yang kita rasa okey, betul lah, ya, sesuai ya untuk karangan kita. Okey? Jadi sini ya antara peribahasa lah. Okey. Kalau kita nak menggambarkan seseorang yang tidak mengenang budi, ya, tidak mengenang budi. Jadi kita boleh tulislah. Okey? Apakah peribahasa yang kita boleh sertakan? Okey, daripada pendahuluan peribahasa kita ni. Ada pun kat sini. Okey, apakah contoh peribahasa? Okey, yang menggambar seseorang tidak mengenang budi. Ya. Biasanya kita tulislah ulat lupakan daun ke, ya. Seperti kacang lupakan kulit ke pun boleh. Okey. Bagus tak kalau orang ni selalu lupakan kulit atau ulat lupakan daun? Okey. Pernah tak tengok ya? Okey, kadang-kadang orang lupakan jasa lah atau penat lelah ibu bapa mereka, ya. Jadi kadang-kadang mereka katakan seorang mak ya boleh jaga 8 anak ke 9 orang anak ke, tapi bila mak dia dah tua, apa terjadi? Tak ada satu pun
anak dia yang dibesarkan. Okey, bapa jaga dia. Okey, semua sibuklah dengan urusan masing-masing. Ya, kesianlah mak tu kan. Jadi kadang-kadang berlaku kan. Jadi dia lupalah jasa orang. Ya, kadang-kadang pun ada kawan macam tu kan. Mungkin sudah pernah tolong dia bila dia dalam kesusahan. Okey, bila dia dah menikmati kesenangan, bila dia dah jadi orang kaya, dia lupa pula. Siapa ni ya? Dia dah lupa kawan dia. Dia tak kenal pula. Okey, jadi inilah pendahuluan peribahasa. Kita letak peribahasa. Okey, jadi lepas tu kita huraikanlah. Oleh itu, sikap ini perlu dikikis dalam hidup kita. Sebab ni benda tak baik kan. Kita kacang lupakan kulit. Ya, kadang-kadang kita boleh gunalah peribahasa yang lain, ya, katakan peribahasa yang kita tahu. Okey. Kita boleh tulislah. Kita haruslah sentiasa menghargai dan berterima kasih atas segala jasa, pertolongan dan pengorbanan orang lain kepada kita. Ya, mengapa? Okey, apakah kepentingan? Okay, mengapa kita harus menghargai jasa orang lain? Ya, kalau kita macam kacang lupakan kulit, okay, kita tidak akan hidup bahagia. Okay, nanti satu hari bila pertolongan tak ada siapa pula yang akan membantu. Okay, jadi tak sepatutnya lah. Okay, so berbuat baik berpada-padalah, berjahat jangan sekali. Okay. Jadi tengoklah karangan dan tajuk karangan adik. Ya, ni kita kata pendahuluan jenis peribahasa. Okey? Jadi ada banyak contoh peribahasa, ya. So kita pernah berkongsilah, ya, banyak peribahasa. Okey. Jadi harap adik boleh ingatlah, ya. So katakan, ya, adik nak tulis tentang nilai bekerja sama, ya. Yang ni okey, tentang orang yang tidak mengenal budi dan jasa orang lain, ya. Apa pula kalau kita nak tulis tentang bekerja sama, ya. Bekerja sama. Jadi macam mana kita? Apakah peribahasa yang boleh diselitkan untuk topik ni? Okey, atau perpaduan ke, ya. Apakah kalau adik boleh ingat, apakah peribahasa-peribahasa? Okey. Sebenarnya peribahasa ni dia kalau kita cuba pilihlah yang mana menekankan nilai murni macam perpaduan. Okey, ataupun kerjasama. So adik boleh fikir tak mungkin 2 ke 3 ke peribahasa, okey, adik boleh letak dalam pendahuluan jenis peribahasa. Okey. So contoh, ya, sekarang kita dah nampak bagaimana untuk kita tulis pendahuluan peribahasa. Okey, tadi kita nampakkan kat sini caranya. Okey. Kita sekarang nak mencuba pula, ya. Mencuba untuk satu daripada katakan tajuk tu tentang perpaduan. Okey. Sekarang ni adik boleh fikir ke contoh peribahasa untuk bekerjasama dan perpaduan.
Cuba adik fikir. Ada tak? Mesti ada kan, peribahasa ni banyak sebenarnya. Jadi yang mana? Okay. Peribahasa-peribahasa. Okay. Terus adik boleh fikir tak? Apa peribahasa yang sesuai untuk karangan jenis macam ni? Okay. Sebenarnya ni adik pun boleh gunakan bila adik tulis karangan. Jadi adik kena fikirlah, ya, buat persediaan. So masa buat karangan tu terus adik sudah ada peribahasa yang adik tahu tu. Betul tak? Okay. Jadi macam mana? Dah fikir ke? Jadi katakan kita tulis tentang perpaduan, ya, perpaduan. Kita nak tulis apa ya? Yang pernah adik selalu dengar tu? Pernah dengar ke? Bagai au dengan tebing ke? Kan bekerjasama kan? Apa lagi? Okay, untuk topik perpaduan ni. Selain daripada bagai au dengan tebing, apa lagi ya? Okay, jadi adik boleh cuba selitkannya 2 atau 3 kalau adik boleh dapat ya peribahasa ni. Lepas tu adik boleh jelaskanlah peribahasa tu. Au dengan tebing bermaksud apa? Boleh? Okay. Cuba adik buat sedikit nota ya. Kan masyarakat Malaysia ni sebab berbilang kaum kan. Jadi perpaduan tu sangatlah penting. Okay. Sebab tu kadang-kadang adalah kan adik akan terbacalah ya. Mengapa kita harus memupuk perpaduan. Okay. Okay. Jadi sekarang ni kita cuba pendahuluan peribahasa. Okay. Au dengan tebing itu maksudnya apa kan? Adik kan tahu kan? Okay. Apa lagi peribahasa yang kita boleh guna? Selain daripada au dengan tebing. Okay. Tadi kita ada berkongsikan pasal bukit dengan lurah tu. Adik ingat lagi tak? Tadi bila kita bincang, okay. Jadi bila kita daki bukit tu, kita daki bersama-sama lah, ya. Jadi kita boleh tulis peribahasa, okay, antara peribahasa yang menggambarkan, okay, lepas tu adik tulislah, atau yang menekankan pun boleh. Okay. Yang menekankan perpaduan. Ya. Okay. Lepas tu ada letaklah peribahasa tersebut. Ya. Okay. Lepas tu nak tulis apa? Okay. So untuk ni lah. Adik tulislah. Mungkin adik boleh fikir ke kadang-kadang mereka kan ada katakan berat sama dipikul, kan? Ringan sama dijinjing pun boleh. Ya. Apakah maksud peribahasa ni? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sebab tema dia bekerjasama. Ya, jadi
ini salah satu daripada contohnya lah peribahasa yang sesuai lah untuk teman ni. Betul tak? Okay. Apa lagi? So, kita dah kata, okay, awak dengan tebing, bersama dipikul dengan sama jijing. Ada lagi tak? Okay. Cuba adik rasa. Macam mana ya? Okay. Okay, kita mungkin nak kata ke bukit sama dilaki ke? Okay. Ke lurah sama dituruni ke? Okay. Jadi, banyak kan peribahasa yang sebenarnya kita boleh gunakan ya untuk tema perpaduan ni lah. Lepas tu adik cuba bagilah maksudnya kan. Kita dah fikir peribahasa tu, lepas tu kita bagilah maksud tu. Ya, kalau baik tu, okey. Lepas tu kalau tak baik tu kita katalah, ya, sikap tu perlu dikikis. Atau kalau yang baik tu kita mesti membudayakan lah. Betul tak? Okey. Okay, jadi lepas tu kita katalah kepentingan perpaduan tu. Ya, kan? Mengapa perpaduan tu penting? Sebab kita boleh kata semua peribahasa tu melambangkan apa? Okay, membawa maksud apa? Ya, menekankan konsep kerjasama. Jadi konsep kerjasama ni harus disemai. Okay, sebab kita nak tegaskan, ya, konsep ni memang penting. Jadi harus diamalkan. Ya. Atau kalau dia memang satu isu, okay, kita kena katalah mesti ditangani, ya, kalau satu isu yang negatif. Okay. Kalau yang positif tu macam perpaduan ni, perpaduan penting kan untuk kemajuan sesebuah negara. Ya. Kalau tak ada perpaduan, nanti kemajuan negara tu akan terjejas lah. Okay. Jadi mereka katalah, okay, berat sama dipikul, ringan sama dijijing. Ya. Okay, so jadi inilah satu contoh ya, pendahuluan peribahasa. Ya, nampak kan ada lebih kurang sudah ada 3 ke peribahasa yang kita bincang. Ya, jadi sebenarnya memang betul kan kita punya ada banyak peribahasa yang ada lebih kurang sama maksudnya. Okay. Okay, ada apa-apa pertanyaan tak sekarang ni? Okay. Untuk pendahuluan jenis peribahasa ni. Okay. Okay, kalau tak ada pertanyaan, okay, kita boleh balik lah. Okay. Untuk pendahuluan yang seterusnya ya. So sebenarnya kita dah nampak kan lebih kurang 3 jenis pendahuluan. Okay. Sekarang kita masuk pula, okay, yang ini pula. Ni apa ni? Ni pendahuluan sejarah. Okay, pendahuluan sejarah. Jadi adik-adik ada belajar sejarah kan? Jadi ni kena ingatlah ya fakta-fakta sejarah. Okey tak? Katakanlah soalan tu, okey, usaha-usaha memartabatkan bahasa Melayu. Okay. Jadi kita nak guna
pendahuluan sejarah. Okey? Jadi contohnya ya, macam mana nak tulis ya pendahuluan jenis sejarah. Ya, ini satu contohlah yang adik nampak ya. Pendahuluan sejarah ni, okey, lama kan? Tengok tari-tari kat situ tu. Okey. So jadi mereka mulalah Malaysia dan Nusantara mempunyai bahasanya yang sendiri, iaitu bahasa Melayu. Okey. Nampak kan sejarah sejak lebih 600 tahun yang lalu itulah lama. Okey. Kira sejarah lah tu. Ya. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perhubungan. Ya. Yang ni yang adik-adik belajar sejarah, okey, kalau adik ingat, adik boleh letak ya. Okey, sejarah lah, okey, yang berkaitan. Okey, jadi yang ini nampak tak? Sejak tahun bila-bila, okey, katakanlah ya 1955, bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. Tengok lama kan? Okey. Lepas tu apa terjadi? Okey. So sebenarnya sejak tahun 1955 lah ya, bahasa Melayu telah dinobatkan sebagai bahasa kebangsaan. Okey. Dan jadi bahasa rasmilah negara sejak merdeka. Okey. Bila kita merdeka ni? Okey, ingat tak tahun berapa? Okey. So selepas merdeka ya, pada tahun 1957, lepas tu bahasa Melayu disyediakanlah ya sebagai bahasa kebangsaan. Dan lepas tu bahasa rasmi negara, dan ni semua ni termaktub dalam perlembagaan. Okey. Jadi inilah pendahuluan sejarah. Sebab tema dia usaha-usaha memartabatkan bahasa Melayu. Ya. Jadi kalau karangan jenis ni kan, kalau adik tahu, adik boleh tulislah. Kalau langsung tak tahu, tak ingat ke, jadi susahlah kan nak tulis sejarah. Okey, kalau adik tak ingat ke, jadi adik kena pastikanlah ya tahun-tahun yang adik bagi tu mesti betul ya. Okey. Okey, jadi nampak kan banyak jenis pendahuluan. Okey, ada pendahuluan yang kerap digunalah. Pendahuluan sejarah ni, okey, katakanlah kan kita nak membincangkan punca-punca yang menyebabkan mutu sukan kita ni, okey, mutu sukan negara kita merosot. Punca-punca. Okey, punca-punca mutu sukan kita. Okey. Mengapa ya mutu sukan kita macam merosot sejak apakah puncanya? Dulu kan banyak kan kemenangan ya. Sekarang kita nak bincangkan apakah punca yang menyebabkan mutu sukan bola sepak di negara kita merosot. Kita nak cuba buat pendahuluan ya. Pendahuluan, tapi pendahuluan kita ni sekarang untuk tema ni kita cuba buat pendahuluan sejarah. Okey. Jadi adik kena fikirlah apakah sejarah yang adik tahu. Ya. Untuk soalan ini, sejarah maksudnya dah berlaku okey, mungkin tahun 1970-an ke. Okey. So adik ingat lagi tak? Okey, apakah yang berlaku? Kira mungkin sukan Olimpik ke?
Okey. Jadi inilah pendahuluan jenis sejarah. Ah, jadi adik suka sejarah tak? Kalau suka sejarah tu, senanglah kan, ada fakta dia. Okey. Ah, jadi apakah kalau nak tulis pendahuluan sejarah ni untuk punca-punca yang menyebabkan mutu sukan di negara kita merosot, bagaimana kita nak buat pendahuluan untuk contoh soalan ini? Ha, cuba adik buat rangka sedikit, okey, mungkin adik boleh tulis atas kertas ke, ya. Ha, ada tak fakta-fakta yang dapat adik gunakan? Okey. Mungkin berkaitan dengan sukan, okey. Sukan antarabangsa pun boleh. Okey. Yang yang mungkin yang berlaku agak lama dah. Okey. Lepas tu cuba kaitkan, ya, apakah prestasi sukan kita? Okey, itu mungkin salah satu daripada caranya lah kita nak tulis ya pendahuluan jenis ini. Okey, boleh ke? So ini satu contoh ya, contoh pendahuluan sejarah. Tapi sekarang untuk tema lain. Okey. Apakah yang adik nak terus tulis dalam pendahuluan sejarah? Jadi ada pendahuluan yang lebih senang kan? Ada yang okey, kita mesti tahu ya, cari apakah pendahuluan yang membentuk sejarah. Okey. So mungkin masa tu adik kecil lagi. So katakanlah ya, mungkin kita ambil satu sukan ke sebab kita nak tengok mengapa mutu sukan bola sepak kita. Okey, negara kita kan banyak orang kan main bola sepak. Okey, dan mutu sukan bola sepak, okey, semakin merosot. Jadi kita mungkin cuba tengok ya, bila kita pernah ya melayakkan diri untuk pertandingan antarabangsa ke, sejak bila? Okey. So kita kena tengok kembalilah. Okey. Bila kita pernah berjaya, okey, dalam pertandingan bola sepak. Kira kata mungkin dulu kita pernah berjaya melayakkan diri untuk sukan Olimpik ke untuk bola sepak. Jadi kita kena kaitkan. Okey. Lepas tu kita kata mutu sukan kita merosot ya. Dulu memang bagus ya, sampai kita boleh melayakkan diri untuk sukan Olimpik. Okey, lepas tu kita kena bagilah bila tu ya, lepas tu apa berlaku. Sekarang ni macam mana. Okey, jadi lepas tu kita kaitkanlah apakah puncanya. Okey, salah satu daripada cadanganlah ya. Bagaimana kita nak tulis pendahuluan sejarah. Okey. So kalau adik fikir ke, kalau adik pernah baca ke, okey, sukan Olimpik lah. Okey, sebenarnya kita dulu kan pernahlah lebih kurang 1972 ke, kira ada satu Olimpik dekat Jerman kan. Okey, kita sebenarnya masa tu prestasi mutu sukan kita mungkin okey tak. Kita berjaya melayakkan diri ke sukan Olimpik. Ya, dululah tu. Okey.
Jadi kita bagilah ya sedikit sejarah yang kita tahu tu lah. Okey, boleh ke? Okey, jadi lepas tu, okey, sebenarnya dalam tahun lebih kuranglah lepas tu pun okey juga, ya. Ah, kita mungkin kita masa tu berlatih bersungguh-sungguh ke, ya. Jadi bila ada sukan Olimpik tu, kita berjaya melayakkan dirilah. Ya, bukan saja untuk tahun 1972, okey. Ah, Tahun lepas tu pun mungkin 1980 ke pun okey juga, ya. Masa tu Olimpik tu mungkin kurang dekat Moskow ke, ya. Diadakan di Moskow, okey. Jadi negara kita pun berjaya melayakkan dirilah, ya. Okey. Jadi adalah nampak kan secara sedikitlah. Kan kita dah bagi dah tarikh. Okey, masa tu mungkin kita masih kecil lagi. Okey. Jadi sebab tu pentinglah kita banyak membaca, ya. Selepas ni adik-adik boleh cuba membaca, ya. Okey. Sekarang ni macam mana? Lepas tu kita beritahulah. Kita cuba kaitkanlah. Masa tu, okey, kita boleh katalah, kalau kita dapat melayakkan diri untuk Olimpik, maksudnya kita ni setanding dengan prestasi negara lain, ya. Okey. Lepas tu, okey, kita boleh bandingkanlah keupayaan negara seperti apa, ya. Lepas tu, kita boleh katakanlah, tapi okey, sekarang ni sedang merosot, ya, jika dibandingkan dengan negara lain. Apakah punca, ya? Okey, mengapakah betul sukan bola sepak kita, okey, sedang merosot? Okey. Jadi contohnya lah, ya, untuk buat pendahuluan sejarah untuk karangan, okey, yang bertemakan motor sukan. Okey. Jadi pendahuluan tu banyak. Tapi kalau adik rasa adik tak nak buat jenis pendahuluan sejarah ni, adik boleh gunalah pendahuluan yang lain. Ya. Jadi terpulanglah, ya, pada adik. Jadi kita ada berkongsilah jenis-jenis pendahuluan. Okey. Banyak kan? Okey. Jadi kita dah nampak kan beberapa jenis pendahuluan yang adik boleh guna. Okey. Jadi sini, ya. Okey, besok kita pun akan berkongsi sedikit, okey, tentang pendahuluan jenis suasana. Okey. Jadi itu cara lain pula. Banyak kan? Okey. Jadi semua ni adik kena rajin buat latihan, ya. Okey. Ada apa-apa soalan, Kak? Okey. So sebenarnya kan kita okey ada ni lah, okey, kat social media ni, ya. Okey. So
ada hadiah-hadiah lah. Okey. Adik ada peluang untuk memenangi ya, hadiah. Okey, macam Apple iPad, ya. Uh, uh, nak pergi Genting Skyworlds tu, okey, tiket-tiket untuk pergi Genting Skyworlds. Okey, jadi kita ada pertandingan lah. Adik boleh tengok ya, Instagram ya, Davis. Okey, dan mengetahui pertandingan itu dengan lebih banyak lagi lah. Okey. Jadi adik boleh menyertai ya pertandingan ini. Okey. Dan ada juga ya Grab voucher untuk dimenangi. Ya, e-voucher. Okey. So cubalah ya, adik-adik. Okey, jadi tak cuba tak tahu ya. Mungkin adik boleh tengoklah kan Instagram nanti. Okey, jadi ada apa-apa soalan ke? Okey, jadi semua ni ya, banyak jenis pendahuluannya, berbentuk definasi, berbentuk fakta, ya. Jadi kita akan lihatlah pendahuluan yang lain besok, ya. Okey ya, jadi kita dah sampai pada penghujung sesi pembelajaran kita hari ini ya. Okey, jadi ada apa-apa soalan ke nak ditanya? Okey. Kalau tak ada tu, okey. Jadi besok ya kita jumpa lagi lah ya. Jadi itu saja untuk hari ini ya. Bye.